bukan satu pengkhianatan terhadap semangat kerajaan berpaduan seperti didakwa setengah pihak. Sebaliknya, Setiausaha Agung UMNO Datuk Ashraf Rashidi Dusuki menyifatkan ia sebagai usaha menghormati mandat rakyat serta selari dengan amalan demokrasi. Pendirian itu ditetapkan dalam mesyuarat Majlis Kuliah Tertinggi MKT UMNO malam tadi. Dipengerusikan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi itu bermula jam 8 malam dan berakhir 2 jam kemudian. MKT UMNO turut menegaskan parti itu berhak menentukan pendirian dan hala tuju segi menjelang mana-mana pilihan raya. Ini termasuk pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Sehubungan itu, Datuk Ashraf Rashidi berkata, hubungan BN dalam kerajaan perpaduan akan kekal sehingga membuat balingan bagi membolehkan pilihan raya umum ke-16 diadakan. UMNO terbuka kepada apa jua bentuk kerjasama dengan mana-mana demi kestabilan politik negara dan kesejahteraan rakyat. Apa jua bentuk kerjasama mestilah dilandaskan kepada prinsip keikhlasan dan kepercayaan. Pengerusi Perikatan Nasional Datuk Seri Ahmad Samsul Mokhtar menegaskan gabungan itu bukan milik mana-mana parti secara mutlak. Sebaliknya, PN adalah gabungan politik berperlembagaan yang ditubuhkan atas dasar muafakat parti-parti pengasas. Datuk Seri Samsuri dalam kenyataan memaklumkan PAS juga antara parti pengasas PN dan beliau sendiri antara seorang penandatangan rasmi penubuhan gabungan terbabit. Justru tegasnya semalam usul mengenai status kedudukan dan hala tuju PN tidak boleh dibuat secara sepihak. Perkara itu perlu dirujuk kepada perlembagaan PN dan diputuskan melalui saluran rasmi gabungan. Menteri Besar Terengganu itu berkata keutamaannya adalah memastikan PN terus diurus secara tertib, berprinsip dan bertanggungjawab demi kepentingan rakyat dan negara. Polis digesa menjalankan siasatan ke atas ahli perniagaan Albert Day yang didakwa mengganggu ketenteraman selain mengeluarkan tuduhan tidak berasas terhadap Kementerian Komunikasi. Laporan polis Tuan Ketua Bendahara Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Muhammad Hishamuddin Ghazali di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Putrajaya pagi tadi. Polis itu telah dibuat memandangkan beliau sudah 4 kali berhimpun di depan menara komunikasi. Tindakan berhimpun di menara komunikasi itu adalah satu signal yang tidak baik, terutamanya mengganggu gugat penjawat awam yang bekerja di menara komunikasi. Yang berhimpun adalah dakwanya tindakan T yang hadir ke premis kerajaan dengan tujuan mencetuskan provokasi, mengganggu urusan rasmi serta menimbulkan keresahan dalam kalangan penjawat awam adalah sesuatu yang tidak boleh dipandang ringan. Ahli perniagaan itu turut membuat dakwaan wujud campur tangan Kementerian Komunikasi dalam isu sekatan akaun media sosial miliknya. Terdahulu, T bersama beberapa individu muncul pada sesi sidang media ini dan mengajukan soalan. Bagaimanapun, Muhammad Hishamuddin berkata, beliau akan Hishamuddin. Seorang penganggur didakwa di Mahkamah Magistrate Air Keroh atas tuduhan membunuh rakan yang mayatnya ditemukan dalam tilam. Kamil Haris Muhammad Abdul Nasir, 40 tahun, menganggap faham sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Uthman Abdul Ghani. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh memandangkan kes bunuh di bawah berkuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, Kamil Haris didakwa menyebabkan kematian seorang lelaki berusia 40 tahun antara jam 10 malam pada 30 Mac dan 3 pagi keesokannya. Kesalahan didakwa dilakukan di sebuah rumah di Taman Seri Pandan 1, Jalan Pokok Mangga. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun serta minimum 12 sebatan jika tidak dijatuhi hukuman mati. 29 Julai depan ditetapkan untuk sebutan semula kes sementara menunggu laporan bedah siasat. Sebelum ini, media melaporkan mayat lelaki dipercayai mangsa bunuh ditemukan dalam gulungan tilam dengan tangan terikat di sebuah rumah kedai 28 Mei lalu. Siasatan polis mendapat kejadian dipercayai berpunca daripada perselisihan faham dan tuduh-menuduh sebelum berlaku pergaduhan.
Seorang penuntut universiti maut selepas kereta dipandunya bertembung dengan sebuah lori di persimpangan lampu isyarat Taman Sari, Rawang menghala ke Country Homes semalam. Ketua Polis Daerah Gombak, Asisten Komisioner Ibrahim Husin berkata kejadian turut mengakibatkan seorang penumpang kereta terbabit cedera. Tambah beliau, siasatan awal mendapati kejadian berlaku jam 2.15 petang. Kereta dipandu mangsa iaitu seorang lelaki berusia 18 tahun dipercayai hilang kawalan sebelum terbabas ke laluan bertentangan. Kereta itu kemudian bertembung dengan sebuah lori yang datang dari arah bertentangan. Akibat kemalangan itu, pemandu kereta disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh penolong pegawai perubatan Hospital Sungai Buloh. Mayat mangsa dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Kenaan untuk tindakan lanjut. Penumpang kereta, seorang lelaki berusia 18 tahun yang mengalami kecederaan dibawa ke klinik berhampiran untuk rawatan, manakala pemandu lori tiada sebarang kecederaan. Siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kemalangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 对啦，汽车是人 Di 家 Negeri order 的。 Sembilan, seorang kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun maut selepas dilanggar sebuah kenderaan utiliti sukan 还有2 SUV. 只没有收 Timbalan 钱。 Ketua Polis Daerah